أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan An-Nisa setiap hari Khamis 5.20 petang. Satu rancangan menjawab persoalan wanita dari segi hukum syarak. Rancangan ini dikendalikan oleh ustaz dan ustazah yang berpengalaman luas. Jangan lupa An-Nisa setiap Khamis 5.20 petang di Mutiara FM. Dari saya, Imam Muda Azhar. Ya, waktu sekarang dah pun 5.20 petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia kepada anda yang terus setia bersama dengan Mutiara FM waktu ini, walau di mana jua anda berada. Terima kasih kepada rakan setugas Hanis Ismail yang telah bersama anda dalam santai di Mutiara tadi. Dan Alhamdulillah saudara, hari ini Khamis 10 Januari 2013 bersamaan dengan 27 Safar 1434 Hijrah. Dan seperti biasa hari ini kita bersama lagi dalam rancangan An-Nisa bersama dengan saya Aziz dalam Seri di Mutiara, dan bersama dengan tetamu kita di studio yang berbahagia, Ustaz Munir Muhammad Farid Al-Hafiz, yang akan bersama-sama kita cuba menjawab persoalan anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat hari ni, no? Demam. Oh, itulah soalan lain. Baik, sebelum kita ambil pemanggil Ustaz, saya persilakan Ustaz untuk mukadimahnya. Ustaz, silakan. Terima kasih DJ Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Muslimin dan muslimat sidang pendengar Mutiara FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang yang indah ini insya-Allah kita masih lagi bersama-sama dalam segmen An-Nisa. Dan untuk mukaddimahnya sebenarnya pada 2 minggu yang lepas saya telah membincangkan berkenaan dengan pertunangan, kalau tak silap. So pada minggu ni insya-Allah saya akan menyentuh sedikit berkenaan dengan bab perkahwinan. Okey, bab perkahwinan merupakan bab antara bab yang besar dalam kitab fiqh. Dia ada satu bab munakahat, dia panggil perkahwinan. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan hukum tentang perkahwinan ni? Dia mesti ada sebab. Dan kita insya-Allah kita akan berbincang berkenaan dengan perkahwinan ni, yang mana yang pertama, kalau kita tengok perkahwinan ni disyariatkan kerana ia boleh menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan rumah tangga, penyebaran kebaikan, penjagaan akhlak dan sebagainya. Itu perkahwinan, sebab-sebab perkahwinan. Okey, jadi kalau kita katakan berkahwin itu pada pandangan masyarakat yang moden sekarang, mungkin ada yang mengatakan bahawa tidak perlu berkahwin. Okey, duduk sekali tak apa semua, tak payah berkahwin. Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, perkahwinan merupakan satu penghargaan yang penghargaan yang mana telah disyariatkan di dalam Islam untuk menghargai wanita. Kita mungkin tidak sedar pada zaman jahiliah dahulu, wanita-wanita pada zaman jahiliah ni dianggap sebagai second class ataupun third class standard. Maksudnya wanita ini tidak lain dan tidak bukan akan dijadikan sebagai hamba seks, ataupun hamba, ataupun merupakan orang yang hina lah. Bagi zaman jahiliah terdahulu, orang lelaki merupakan orang yang mulia, malah wanita merupakan orang yang hina. Jadi apabila datangnya Islam, bila datangnya Islam, maka perkara pertama yang disyariatkan adalah berkahwin. Berkahwin ni dia menaik martabat wanita. Dia tidak
dikatakan perkahwinan ni dia tidak dikatakan sebagai satu benda yang melecehkan. Tak. Dia naikkan martabat wanita daripada illegal, daripada tidak dikenali oleh undang-undang, sehinggalah ia dikenali oleh undang-undang. Maksudnya dia jadi legalized, dia legal. Maksudnya bila berkahwin tu, wanita tu dalam erti kata yang lain, dia automatik dia ada hak. Sama ada yang pertama hak dari segi nafkah, lepas tu hak dari segi faraid, minta maaf. Hak dari segi faraid, dan juga hak dari segi harta sepencarian, hak banyak hak-hak yang dia boleh tuntut. Sebab tu apabila kita mendefinisikan perkahwinan ni adalah salah satu rahsia di antara rahsia-rahsia Allah untuk menaikkan martabat wanita. Cuma malangnya pada hari ini ramai yang memilih untuk tidak berkahwin. Itu yang memang malang. Dan amat malang lagi lah ada yang memilih untuk disimpan. Minta maaf, memang ayat macam kasar, tapi sebenarnya ia memilih untuk disimpan. Mungkin dia dibayar dengan bayaran yang ada bayaran yang sepatutnya dan sebagainya. Dia hanya sebagai alat untuk memuaskan nafsu, ataupun mungkin dia ada rupa dia jadi orang yang escort, atau ada yang diberikan kereta dan sebagainya tapi tak kahwin. Jadi kalau kita buat benda tu seolah-olah kita kembali kepada zaman jahiliah. Sebab tu Islam ia menetapkan supaya kita berkahwin. Bukan susah kan? Kahwin ni sebab sekarang ni yang nampak susah, sebab apabila kita sebut kahwin, kita nampak preparation nak kahwin tu, persediaan nak kahwin tu. Nak kena ada kurang-kurang 20,000. Lepas tu tambah pula lah ni rancangan-rancangan TV, majalah, semua. Kalau siapa yang kahwin, dia letakkan muka hadapan. Jadi kita pun seronok pergi beli majalah, tengok-tengok, lawa macam princess, macam puteri. Sebenarnya benda ni dia menjadikan perkahwinan tu semakin rumit. Jadi ini bukannya sebenarnya. Perkahwinan ni ada rukun, dia ada syarat. Jadi kalau kita tengok dalam undang-undang enactment undang-undang keluarga Islam, kalau kita tengok dalam Seksyen 8, Seksyen 8 dia ada menyebut tidak ada suatu perkahwinan itu boleh diakad nikah di bawah enactment undang keluarga Islam ni jika lelaki berumur kurang daripada 18 tahun. Maksudnya lelaki lepas 18 tahun boleh menikah. Dan atau perempuan yang berumur kurang daripada 16 tahun. Maksudnya perempuan yang umur 16 tahun ke atas boleh menikah. Tapi kalaulah lelaki itu bawah 18 atau perempuan bawah 16, dia kena membuat permohonan meminta kebenaran secara bertulis daripada hakim. Jadi benda ni ada kes yang berlaku, lelaki umur 17 ataupun perempuan umur 15, tetapi sebenarnya ini merupakan kes-kes yang terpencil. Tak banyak kes sebenarnya. Cuma yang amat membimbangkan kita sekiranya mereka tidak berkahwin. Itu yang kita bimbang. Jadi galakan untuk berkahwin ni sebenarnya banyak dalam hadis Nabi SAW. Antaranya adalah hadis Nabi, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah. Dunia adalah bahan keseronokan dan sebaik-baik keseronokan dunia adalah perempuan yang salihah. Jadi banyaklah sebenarnya berkenaan dengan perkahwinan. Jadi untuk kita sama-sama kongsikan bahawa hikmah-hikmah perkahwinan ni banyak. Antaranya yang pertama, kita menyahut seruan fitrah manusia. Allah menjadikan manusia ni macam dalam ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 13. Nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah ila akhir ayat. Maksudnya Allah telah menghiaskan manusia ni supaya mempunyai syahwat, suka kepada wanita, ataupun kepada lelaki, ataupun suka kepada anak, suka kepada emas, suka kepada perhiasan. Semua tu dirakamkan dalam Al-Quran. Maksudnya benda ni adalah normal. Kalau kata dia tidak suka kepada wanita tu, tiba-tiba dia suka kepada lelaki, dia lelaki, itu abnormal, itu benda yang pelik. Jadi kalau dia suka kepada wanita,
benda pertama adalah kita patut bersyukurlah, benda tu normal. Okey, cuma kita perlu mendidik. Kalau kata ada anak yang suka kepada wanita ataupun lelaki, kita kena ikut lunas-lunas Islam. Okey. Seterusnya, yang kedua antara hikmah perkahwinan adalah untuk melahirkan keturunan yang soleh. Itu yang amat penting. Saya amat bimbang kerana cabaran beragama sekarang ni amat mencabar. Okey. Banyak isu lah, antaranya isu kalimah Allah dan sebagainya. Jadi kita bukannya kita ni orang kata apa, suka sangat berdebat benda-benda tu, sedangkan kita tak menumpukan untuk menambah pengetahuan tentang Islam, untuk memperkenalkan Islam. Kita kurang. Kita kurang banyak sebenarnya. Maksudnya di sini benda ni mungkin apabila dalam generasi kita ni selamat lagi, insya-Allah. Tapi kita cuba fikir generasi akan datang. Bagaimana kalau kanak-kanak dibawa ke tempat-tempat ibadah dan semuanya disebut nama Allah. Boleh bayang tengok. Dan soalan-soalan tu dilontarkan kepada ibu bapa. Tentu ibu bapa pun, kalau yang jenis yang ibu bapa yang mempunyai ilmu tak apa. Kena ibu bapa yang Allah tak tahu nak sebut, kacau. Jadi sebenarnya itu antara fungsi perkahwinan. Maksudnya untuk melahirkan keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh ni adalah keturunan yang dapat memberi manfaat kepada agama. Jadi sebab tu dia ada adab-adab dia dan sebagainya. Itu banyak benda yang kita boleh bincang sebenarnya. Seterusnya antara hikmah perkahwinan lagi adalah untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan juga ketenteraman rohani. Okey, dalam ayat Al-Quran ada dalam surah Ar-Rum ayat yang bermaksud bahawa apabila dijadikan berpasangan ni, dia akan menimbulkan dua perkara. Okey, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita kena ingat, Allah dah habaq dah siap-siap. Maksudnya dijadikan di antara kamu berpasangan supaya litaskunu ilaiha, supaya kamu duduk sekali, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apabila kita berkahwin, Allah dah bagi hint dah sebenarnya, clue. Apabila kita berkahwin, akan ada dua benda yang kita akan dapat. Yang pertama adalah mawaddah, yang kedua adalah rahmah. Maksudnya yang pertama adalah kasih sayang, yang kedua adalah rahmat, kesian. Jadi benda tu kena ada. Jadi kalau kita kahwin, kerja bergaduh, kasih sayang tak ada, rahmat, kesian pun tak ada. Maksudnya bila bergaduh, kita tak kesian, suami tak kesian kat isteri, isteri tak kesian kat suami. Janji kita gaduh lawan siapa menang. Tak cukup tu lawan bukannya ada apa pun. Merupakan intipati utama. Jadi kalau tak ada benda tu, tolong cari. Okey, mawaddatan wa rahmah, mesti ada slack kat mana-mana. Jadi saya rasa untuk muqaddimah perkahwinan itu sahaja. Dan insya-Allah kalau ada soalan-soalan yang berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan perkahwinan ataupun perceraian dan sebagainya, kalau yang saya boleh jawab, insya-Allah saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan rujuk kepada pihak-pihak yang lebih berautoriti dan lebih orang kata apa, higher. Ni lah kata yang boleh jawab, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu dia tadi sedikit mukadimah daripada Ustaz Muhammad Farid Al-Hafiz berkenaan dengan bab perkahwinan. Ya, waktu sekarang dah pun 5.32 minit petang. Baiklah, saudara, kepada anda yang ada sebarang persoalan boleh hubungi kami di talian 0421073844 atau boleh layankan terus kiriman SMS anda ke 32728. Sebelum memanggil Ustaz, kita dah ada pun dikiriman SMS kita ni daripada Mr. Romantic. Katanya, mengikut perundangan syariah, apakah hak-hak isteri yang diceraikan kiranya mereka belum bersekedudukan, di mana maharnya belum ditentukan dan sudah ditentukan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bersekedudukan ni pun dia mempunyai dia penting sebenarnya dalam undang-undang ni. Dia dari segi apabila kita bercerai, orang yang bersekedudukan dengan orang yang tak bersekedudukan, dia beza. Okey, kalau yang telah bersekedudukan, dia perlu melalui
iddah. Okey, minta maaf. Suara saya tak mau keluar banyak. Dia mempunyai iddah. Iddah ni bergantung kepada keadaan dia lah. Apabila dia kalau cerai hidup, iddah dia sama ada 3 kali suci, ataupun dia datang dia dah menopause, dia 3 bulan, ataupun apabila dia suami meninggal dunia, iddah dia 4 bulan 10 hari. Itu bagi yang berkedudukan. Okey, bagi yang tidak bersama, sebenarnya iddah ni berbeza. Okey, mungkin wallahu alam, mungkin yang pertama adalah dari segi mahar. Okey, mahar kalau tak silap saya dikembalikan setengah. Dia boleh minta. Dia boleh minta. Sebab apabila suami dan isteri berkahwin dan mahar tu diberikan kepada isteri, maksudnya di sini bahawasanya isteri kena bagi diri dia kat suami. Itu dia bukan satu jualan dan sebagainya. Dia macam satu benda yang simbolik. Okey, dia satu benda yang simbolik. Jadi kalaulah dikatakan iddah tu apabila berlakunya perceraian, maka tidak berlakunya sekedudukan, maka tidak adalah iddah, dan mahar boleh diminta. Suami ni boleh minta balik setengah. Kalau dia nak bagi semua, dia bagilah. Tapi dia berkewajipan untuk bagi setengah. Tapi kalau dia suami nak halal lah, itu tak ada masalah. Itu yang dikatakan perbezaan antara bersama dengan tidak bersama. Jadi selalunya dalam mahkamah hakim akan tanya. Jadi kita janganlah macam rasa apa hakim duk tanya kan, sama ke tak. Ini dia menentukan sebenarnya. Ini satu penentuan. Kalau kata dia bersama, iddah dia ada. Tapi kalau dia tidak bersama, orang kata janda berhias. Dia macam tu. Jadi mahar dia, kita kena bersedia untuk memulangkan mahar tu separuh balik. Wallahu alam bisawab. Ya, waktu sekarang 5.36 petang. Jadi kita mau pemanggil kita yang pertama, Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat petang. Selamat petang. Sila jauhkan daripada radio ya. Ya, okey, baik. Ya, siapa di talian? Saya Encik Ahmad dari Padang Sai. Encik Ahmad. Okey, Encik Ahmad, silakan. Okey, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat petang. Soalan saya begini. Ya. Ada setengah ada orang yang mengatakan bahawa kita kalau tidak berkahwin, dia tak kahwin langsung, kita katakan Ya. Rasulullah Nabi Muhammad tidak mengaku umat. Adakah hadis itu benar? Adakah hadis ataupun saja kita reka-reka yang berkaitan itu? Ya. Ya, soalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dan Encik Ahmad daripada Padang Serai. Bismillahirrahmanirrahim. Encik Ahmad. Ya. Sebenarnya kalau tak berkahwin tu Nabi tak mengaku umat. Yang tu saya rasa bahaya kalau kita sebut sebagai hadis. Okey. Ya. Sebenarnya berkahwin atau tidak berkahwin ni merupakan dia dikatakan sebagai jodoh lah kan. Kalau berkahwin dia jodoh. Okey, kalau tak berkahwin orang kata tak ada jodoh. Jadi sebenarnya jodoh ni adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan. Maksudnya katalah kalau dia tidak berkahwin, tapi bukan sebab dia tak nak. Mungkin sebab kadang-kadang bila dia bertunang, dia putih tunang, ataupun ada yang saya jumpa dia sehari sebelum kahwin bakal suami dia meninggal, pun ada. Jadi benda-benda ni kita hanya merancang sebenarnya. Tapi untuk menyatakan bahawa tidak berkahwin, Nabi tak mengaku umat tu agak berat lah tuduhan tu. Jadi saya tak pasti. Mungkin ada kedengaran hadis, tapi setakat yang saya mengaji tak ada hadis yang kata Nabi tak mengaku umat. Okey, ada kisah, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, kalau tak silap saya ada salah seorang wali Allah, nama wali Allah perempuan, nama Rabi'atul Adawiyah. Bisa dengar kan nama tu? Rabi'atul Adawiyah, kalau tak silap saya dia meninggal bujang. Ya, seorang Sri Kandi. Ya, seorang Sri Kandi. Dia meninggal bujang, dia tidak berkahwin. Jadi masakan seorang wali Allah dia tidak tahu bagaimana hukum berkahwin dan sebagainya. Sebab tu saya kata kita jangan mudah menuduh kalau orang tu
tidak berkahwin. Jadi gelaran-gelaran yang tidak elok tu kalau boleh jangan sebutlah. Antaranya yang saya rasa kurang enak adalah anak dara tua. Saya rasa kita perlu ubahlah persepsi itu. Sebab kita tak tahu, ada setengah orang yang berkahwin tapi pada hari pertama perkahwinan tu kita dah tahu kita nak cerai bila, tak kan? Jadi samalah juga dengan orang yang tidak berkahwin ni. Hanya mungkin dalam hati dia tahu kenapa dia tidak berkahwin. Mungkin ada kisah yang saya sendiri temui, dia tidak berkahwin sebab nak jaga mak dia. Okey, dia nak jaga mak dia. Dan apabila mak dia meninggal, masa tu dia telah lewat untuk berkahwin. Jadi saya rasa kurang sesuai dan tidak elok lah kalau kita terus menghukum orang yang tidak berkahwin. Tambah-tambah pula yang kata sampai Nabi tak mengaku umat, tak kot. Nabi akan mengaku umat apabila kita selalu berselawat kepada Nabi SAW. Itu syarat dia. Nabi tak kata kalau tak kahwin bukan umat aku, tak. Kita berselawat, kita melayakkan diri kita untuk diakui sebagai umat Muhammad SAW. Itu saja jawapan saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dah pun 5.40 petang, pemanggil kita yang kedua. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ. Ya, Kak Sharifah. Ya, silakan Kak Sharifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada problem sikit, Ustaz. Ada problem. Seorang tu dia berkahwin. Okey. Dia bercerai kan. Okay. Dia bercerai, dia cerita lah. Dia kata dia bercerai, dia marah-marah, dia maki hamun. Dia kata kerana orang tu lah runtuh rumah tangga dia. Dia nak bunuh orang tu macam-macam lah. Teruk lah. Semayang. Saya tengok Habib kalau dia tengok semayang. Jadi Ustaz, kalau Ustaz nak suruh orang ni semayang, kalau dia kesian kat dia, tak tahu apa sebab takut dia nanti, dia kata kalau dia tak ni, dia nanti masuk apa ni Perak Road, masuk kita gila, dia kata antara dua macam mana dia kata. Jadi dia kira kalau aku tak mahu hidup kan. Dia berbagai macam-macam kataan, macam-macam nasihat yang harus keluar lah. Hati bagi kemudian hati nak minta kalau Ustaz nak suruh semayang hajat, dia tak mampu sebab hati pun tak larat semayang hajat. Nak suruh saya semayang hajat? Kalau suruh hati semayang hajat supaya Allah turun taufik hidayah kepada dia kan. Hati tak mampu nak semayang hajat, tapi hati nak minta Ustaz tolong bagi ayat, sedangkan satu ayat, sedangkan Sayyidina Umar dulu dia baca surah Tuha pun dia rasa lembut hati kan. Jadi kalau ada ayat yang melembutkan hati, dilatih ya ihsan kot, ataupun mau itu hasanah dari Al-Quran kan, Ustaz bagi supaya mudah-mudahan dia terbuka hati dia sedar lah kan. Dia sedar untuk apa ni? Dia sedar, dia pergi ke jalan Allah lah, macam diterima lah, kata dia bukan kerana orang ni nak menguntung rumah tangga, memang jodoh tak ada. Okey. Jadi memberontak lah. Jadi kalau dia kesian kat dia takut dia lakukan sesuatu. Cuma kita doa sajalah. Tak perlu nak amal apa-apa ayat. Dan kalau kita nak baca ayat dengan makna sekali Al-Quran, supaya dia mendengar ayat tu, dia terima ini adalah dari Allah Ta'ala. Sama ada kita nak amal Allah bagi amalan kan, ayat-ayat amalan daripada Allah Ta'ala ke ayat-ayat macam mana, ayat-ayat kesedaran lah, supaya dia mungkin ada ayat buka pintu hati dia terketuk. Betul lah, minda lah. Itu saja. Baik, terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Mungkin dia nak ayat yang boleh tunjukkan yang tu dah ditetapkan, ditentukan oleh Allah. Mungkin macam itulah maksud Kak Sharifah tadi, Ustaz. Macam mana tu, Ustaz? Dia sebenarnya ini persoalan persoalan qada dan qadar. Ya, betul. Okey. Dalam ayat Quran banyak sebenarnya dalam bab qada dan qadar. Ada yang dalam surah Ar-Ra'd kalau tak silap saya. Likulli ajalin kitab. Likulli ajalin kitab. Setiap benda yang berlaku telah ditetapkan. Cuma kita perlu berusaha. Okey, kita tak boleh tunggu. Macam contoh, kalau kita nakkan keluarga yang bahagia, tidak semestinya apabila kita kahwin dengan ustazah ataupun kahwin dengan ustaz, sudah tentunya kita akan bahagia. Tak, kita kena berusaha. Sebab kita memilih manusia yang baik. Kalau kita tidak berusaha untuk membaikkan diri kita, sampai bila-bila pun takkan baik. Jadi sebab tu apabila dia berputus asa dan sebagainya, cuba kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah berputus asa kepada kita. Tetapi kenapa kita perlu berputus asa kepada dia?
Dan ada ayat Al-Quran banyaklah. Saya cadangkan kalau nak bagi kesedaran kan, kita cuba kita tengok tafsir dalam surah Yusuf. Surah Yusuf saya amat semasa saya dalam proses menghafal Al-Quran, masa surah Yusuf tu saya tak boleh, kalau saya hafal mesti menangis. Sebab dalam surah Yusuf tu dia terdapat satu cerita yang amat lengkap. Maksudnya daripada awal Nabi Yusuf alaihissalam kecil, bagaimana saudara sendiri dengki kepada dia, bagaimana saudara sendiri menipu ayah dia untuk membuang dia, dan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dibuang dalam telaga, bagaimana orang kutip dia, bagaimana dia digoda, bagaimana dia menjadi menteri, bagaimana dia dipenjarakan dan sebagainya. Itu merupakan satu komplit kisah. Dan dalam surah Yusuf juga ada satu ayat yang mana wala tayasu min rahmatillah. Dalam surah Yusuf ada satu ayat tu, wala tayasu min rahmatillah. Maksudnya janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Itu keyword dia. Dalam surah Yusuf kita ada dua dalam sepanjang kisah-kisah tu ada banyak diselitkan. Yang pertama adalah fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Apabila Nabi Yaqub alaihi salam didatangi oleh ini macam kuliah tafsir lah pula tapi saya selit sikit lah. Nabi Yaqub alaihi salam bagaimana didatangi oleh saudara-saudara yang menangis. Dia kata Nabi Yusuf kena makan dengan serigala kan. Bidamin kazib, dia tunjuk dengan baju Nabi Yusuf tu dibubuh darah tipu. Maka kalaulah kita sebagai bapa, kita sayang anak tu hilang, saya rasa kita mesti penampak anak-anak lain, siapa bagi anak ni hilang kan. Tapi Nabi Yaqub alaihi salam dia Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia bersabar. Fasabrun jamil, sabar itu satu kecantikan. Itu satu. Lepas tu yang kedua, dalam surah Yusuf juga terdapat dua kali sabar itu satu kecantikan, dua kali disebut dalam surah Yusuf. Dan juga satu lagi adalah wala tayasu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Itu antara pesanan-pesanan yang kita boleh dapat dalam surah Yusuf. Dan yang ketiga, disuruh bersabar, jangan berputus asa. Dan last sekali, yang akhir sekali, Nabi Yusuf alaihissalam diilhamkan, diwahyukan oleh Allah untuk berdoa kepada ibu bapa dia. Nampak? Itu tiga benda yang mana kita boleh adaptasikan daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada masa, buka terjemahan, baca kisah Yusuf. Tak pun cari buku berkenaan dengan kisah Yusuf alaihissalam. Jangan cari novel cinta pula kan. Ada yang buat cerita, tapi cerita tu kita boleh baca, tapi saya rasa nak lebih asli kita tengok Quran. Dan kita boleh menjiwai. Kisah tu merupakan ahsanal qasas. Allah dah kata dalam Quran, kisah yang terbaik, ahsanal qasas, antara kisah-kisah yang terbaik dalam Al-Quran adalah surah Nabi Yusuf. Surah Yusuf. Jadi kita boleh baca. Kita sedih kita baca. Bukan setakat kita baca surah Yusuf ni, selalu orang baca time ibu mengandung mengandung pakai duk pegang lah surah Yusuf ni, duk ulang. Sebab apa? Nak bagi anak handsome, anak handsome ataupun anak cantik. Itu merupakan satu pendekatan yang kurang tepat lah. Sebab kita sepatutnya apabila kita ibu-ibu yang mengandung ni nak baca surah Yusuf, kita kena tahu siapa dia Nabi Yusuf alaihissalam. Separuh daripada kecantikan, separuh daripada kehandsoman, rosak bahasa saya, separuh daripada kehandsoman dalam dunia ni dimiliki oleh Nabi Yusuf. Boleh bayang dengan apa keelokan wajahnya, tetapi dia diduga. Tetapi dia diduga dengan bermacam-macam. Jadi saya rasa benda tu boleh dijadikan sebagai contoh. Ataupun satu lagi, sekiranya kita diduga dengan bermacam penyakit, Nabi Ayub alaihissalam juga diduga dengan penyakit yang mana sehingga dikatakan isterinya Siti Rahmah meninggalkan dia. Kan, isteri dah jaga tak tahan dah, tinggal. Jadi benda-benda tu, sebab tu dikatakan bahawa apabila kita berada dalam keadaan runsing dan sebagainya, banyakkan baca kisah Nabi. Sebab kisah Nabi ni merupakan satu kisah yang
yang diberikan khusus kepada Rasulullah SAW untuk diberikan kepada umat dia untuk dijadikan sebagai contoh. Kalau kisah cinta, kita tengok kisah Adam dan Hawa. Ada yang dikatakan Yusuf dan Zulaikha. Kalau kisah bagaimana fitnah tu, Siti Maryam kan, difitnah tak ada pop, tiba-tiba keluar anak. Itu fitnah. Dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, banyak kisah, cuma kita saja tak nak, benar dah ada depan mata. Jadi saya harap siapa-siapa yang berputus asa, mungkin dia rasa frust bila cerai tu, jangan frust. Benda ni adalah satu orang kata kehidupan. Orang putih cakap life goes on. Kita jangan sebab cerai kita terus down. Jangan. Kita ada banyak lagi benda. Mungkin kita kena fikir positif. Mungkin kita bercerai untuk, mungkin Allah nak bagi benda yang orang yang lagi elok. Kita tak tahu. Okey. Jadi kalau anak meninggal, mungkin disebabkan ada sebab lah. Ada sebab. Jadi kita kena think positif, fikir positif. InsyaAllah adalah rahmat di sebalik itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, waktu sekarang menghampiri ke 5.50 petang. Baiklah, kita terima pemanggil kita yang keempat. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Azmi sini. Cik Azri, dari mana Cik Azri? Azmi, daripada di Batuas. Okey, silakan. Nak tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat watini wa zaitun, bila penghujung dia, kita adakah diwajibkan menambah ayat apa tu? Kalau mana zalika min syahidin. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Dia dah jadi macam segmen tafsir dengan segmen tahsin. Itu dah pasal. Okey. Saya jawab lah. Kita jawab sikit lah Ustaz. Saya jawab lah. Okey, dalam ayat watini wa zaitun ni, dalam ayat alaihissallahu bi ahkamil hakimin kan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin itu merupakan satu pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana adakah Allah menghukum dengan sebaik-baik hukuman? Maka jawapan tu sunat. Jangan baca lika minasyahidin. Maksudnya bahkan aku tergolong dari golongan orang yang menyaksikan. Dia ada dua sebenarnya. Satu dalam surah At-Tin, satu lagi dalam surah Qiyamah. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Maksudnya Allah tanya, adakah aku boleh menghidupkan orang yang mati? Maksudnya kita kena jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu sahaja yang saya rasa kita boleh kongsi, walaupun dia tak ada dalam enakmen undang-undang keluarga Islam, tapi soalan yang agak baik. Dan wallahu a'lam bissawab. Baik, sudah kita boleh memanggil lagi. Nampaknya waktu pun dah 5.51. Mungkin memanggil kita ni yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Halo, Assalamualaikum. Salam, ya. Cik Mat Saad. Saya Mas Osman balik pulau. Silakan Cik Mat Saad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam bab perkahwinan, ya, kalaulah seorang pemuda yang mampu memberi nafkah keluarga, tetapi menurut kepakaran doktor dia bandul, apakah wajib dia meneruskan perkahwinannya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Cik Mat Saad, soalan yang agak kreatif lah sebenarnya. Kreatif lah. Kan dia dikatakan mandul. Okey, sebenarnya dia ada dua pilihan. Okey. Dia ada dua pilihan. Yang pertama, kalau dia rasa dia tak mampu. Kalau dia tak rasa dia tak mampu, dia saya lebih macam mana saya nak cakap benda ni, sebab benda mandul ni sensitif. Satu sensitif. Lepas tu yang kedua, saya teringat kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Okey. Nabi Zakaria alaihi salam, yang mana Nabi Zakaria alaihi salam bukanlah kita kata sebagai tak mampu, tetapi kisahnya yang mana dia tak sangka boleh mengandung. Isteri boleh mengandung. Jadi benda-benda ni mungkin yang paling utama adalah kalau dia dah berkawan dengan seseorang, bagi saya lebih baik dia beritahu. Mungkin benda ni agak sensitif. Okey. Jadi dia ada satu, saya kata dia ada dua pilihan. Sama ada dia bagi tahu, dan pastikan bila dia bagi tahu tu orang tu boleh simpan rahsia lah. Kalau dia rasa dia tak ni, sebab benda ni adalah benda yang mengaibkan, dia tidak bagi tahu, dia undur secara elok. Kalau dia berkawan lah. Kalau dia tidak berkawan, saya yakin setiap
setiap penyakit ada ubat dia. Okey, mungkin doktor kata dia ada masalah, tetapi sebenarnya segalanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah boleh jadikan sesuatu benda yang bagi kita mustahil boleh dapat. Macam ada setengah kes yang saya jumpa, memang lelaki ini doktor kata tak boleh hormon dia ada masalah dan sebagainya. 10 tahun. Okey, jadi tetapi lelaki ini tidak berhenti berdoa. Tiap hari dia doa sampai menangis, tanyalah, habaqlah doktor mana semua dia pergi. Tapi bila dia pergi ke umrah, dia pergi ke umrah, dia berdoa dan sebagainya, nak jadi cerita bila dia balik-balik tu, isteri dia mengandung. Nampak? Sebab kadang-kadang sesuatu masalah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk menyusahkan dia, tetapi kadang-kadang Allah nak bagi dia dekat dengan Allah. Kalau tak ada masalah, kita tak dekat. Kalau tak ada masalah, saya rasa kita semayang pun tengoklah bila time sempat, kita sempat. Tapi kalau kita ada masalah, barulah kena, ya Allah, ya Tuhan, tolonglah aku, baru kita nampak. Jadi kita kena anggap satu masalah tu sebagai dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendekatkan kita kepadanya. Dan setiap orang, saya percaya, ada masalah tersendiri, kan? Jadi bila ada masalah tu, kita akan rapat dengan dia. Malanglah bagi orang yang ada masalah, dia makin jauh pada Allah. Sebab itu adalah peluang dia. Jadi kalau dalam bab yang mandu ni, teruskan berdoa. Kita tak tahu, teruskan berusaha, teruskan berdoa. Sebab yang menjadikan, yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan banyak lagi kisah-kisah yang mana yang ada brain tumor. Ada kisah yang saya kenal, dia ada brain tumor yang mana doktor kata kalau potong, kalau operate, dia punya saluran dia tu, dia mungkin akan hilang ingatan. Tapi dia, bila dia tahu ada brain tumor tu, dia mula menghafal Al-Quran, dan suatu kejutan yang dia dapat, tumor tu hilang. Sebab tu saya kata apa yang doktor katakan tu memang benar mengikut ilmu dia, tetapi ilmu Allah kita tak tahu. Jadi sebab tu jangan putus asa. Apa jadi sekalipun, kita jangan putus asa, cari jalan penyelesaian. InsyaAllah saya percaya kalau kita banyak berdoa, Allah dengar doa hamba dia. Cuma atas kita doa dengan lalai ataupun kita doa dengan sungguh-sungguh, itu saja. Jadi itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Bila waktu sekarang anda pun menghampiri ke 5.57 minit petang. Nampaknya Ustaz tak dapatlah kita ambil memanggil lagi kan, walaupun dah berkelip-kelip dari tadi kan. Tapi Ustaz silakan dengan kata-kata penutup Ustaz, 3 minit saya bagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya petang ni tak banyak soalan syariah lah. Dia banyak ke arah tapi tak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya kita jangan beranggapan bahawa perkahwinan tu hanya merupakan undang-undang. Okey, kita kena anggap bahawa segala yang kita buat adalah ibadah. Bermula daripada perkahwinan ataupun kita ingin mengenali seseorang, itu ada semua adalah ibadah. Maksudnya di sini bila kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah benda yang tak elok akan jadi elok. Sebab tu Nabi SAW suruh sangat bila kita mulakan segala pekerjaan, kita mulakan dengan bismillah. Okey. Sama juga dalam perkahwinan. Kalaulah kita nak buat sesuatu benda, mulakan dengan bismillah, sebab itu merupakan keberkatan. Okey, kita nak masuk rumah, kita baca bismillah, kita baca nama Allah, kita masuk rumah, dah jadi satu berkat. Dan kita nak makan, kita baca bismillah, dan kita nak buat apa saja, kita baca bismillah. Jadi dalam rumah tu akan banyaklah keberkatan. Dan kuranglah orang kata setan-setan yang ada dalam tu yang nak meruntuhkan rumah tangga. Sebab sekarang ni memang ramai sangat, banyak sangat kes-kes berkaitan dengan rumah tangga. Jadi kita minta simpang lah. InsyaAllah banyakkan baca Al-Quran, banyakkan berdoa kepada Allah, banyakkan berzikir, insyaAllah akan dapat ketenangan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik saudara, nampaknya setakat ini dapat kita bersama dalam rancangan An-Nisa bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Ustaz Munir Muhammad Farid Al-Hafiz. Kepada anda yang tidak berjaya menembusi talian kami, insyaAllah cuba lagi minggu hadapan. Jangan putus asa ya. Jam 6 kita ikuti berita ringkas dan juga ulasan berita, dan selepas itu kita kembali bersama dalam rancangan Retro 90-an. Teruskan bersama dengan Mutiara FM. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.